Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Jun bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Presma nafi wujud kartel Mama. Juga TH perkenal 2 aplikasi baru untuk jemaah haji. Seorang buruh binaan didakwa di Mahkamah Magistrate hari ini atas kesalahan memukul bapa sendiri dengan menggunakan cangkul. Tertuduh Muhammad Nazrul Abdul Rahman, 43 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan dibaca di hadapan Magistrate Nur Diana Abdul Aziz. Mengikut pertuduhan, tertuduh menggunakan cangkul mengugut memukul ayahnya, Abdul Rahman Ibrahim, 66 tahun, selepas berlaku satu perselisihan faham. Kejadian berlaku di sebuah rumah di kampung Belada Selat, Kuala Terengganu pada 27 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara selama 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM6,000 dengan seorang penjamin dan 28 Julai depan tarikh sebutan semula kes. Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, Presma, mendesak sebuah portal berita tempatan untuk menarik balik artikel yang bertajuk Ramai Jadi Mangsa Kartel Mamak yang dikeluarkan pada 24 Mei lepas kerana didakwa berunsur fitnah. Presidennya Datuk Jawahar Ali Taib Khan berkata selain menarik balik artikel berkenaan, pihak portal berita itu juga diminta membuat permohonan maaf dan menyiarkannya. Ini 2 syarat yang kami tetapkan, dan jika ianya tidak berlaku, tidak diambil oleh mereka, kami akan teruskan di bawah Akta Hasutan dan tindakan sivil akan diambil oleh lawyer kami. Sebelum ini, portal berita berkenaan menyiarkan laporan mendakwa pemilik restoran Mama mengamalkan corak perniagaan berbentuk kartel, iaitu memberi modal untuk peniaga lain membuka kedai makan. Datuk Jawahar menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Sebaliknya, pemilik restoran menambah rangkaian mereka atas inisiatif dan kesungguhan mereka sendiri. Ekoran itu, pihaknya telah membuat laporan polis bagi memaksa pihak akhbar yang terlibat dalam terbitan berita itu bertanggungjawab serta membuat permohonan maaf. Jika tidak berbuat demikian, tindakan mahkamah akan menyusul. Selangor kekal mencatatkan kes tertinggi bagi jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD yang menunjukkan trend sama dengan trend kebangsaan, iaitu hampir 30%. Peningkatan kes ini adalah melibatkan 773 kes dengan 83% daripadanya merupakan kluster di Taska, Tadika serta Pusat Jagaan Harian. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, wabak HFMD menyerang golongan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah sehingga berlakunya peningkatan mendadak kes ini sejak minggu epidemik sebanyak 28 kali ganda. HFMD merupakan penyakit yang kerap berlaku di kalangan kanak-kanak dan ia adalah endemik di negara kita ini. Sejumlah 65,032 kes ataupun 91% kalangan kanak-kanak yang kena adalah di bawah umur 6 tahun dan 5,194 kes ataupun 7% dalam kumpulan 7 hingga 12 tahun. Menurutnya, Jabatan Kesihatan Selangor juga telah membuka bilik gerakan HFMD yang mula beroperasi sejak 4 April lalu bagi membendung penularan wabak ini yang sudah melebihi paras amaran. Tegas Datuk Dr. Nur Azmi, selain ibu bapa, guru-guru taska, tadika dan prasekolah turut memainkan peranan penting dalam mengawal jangkitan wabak ini. Beliau ditemui media dalam program Town Hall Meeting HFMD peringkat negeri Selangor hari ini. Program yang dihadiri seramai 500 pengusaha tadika dan taska serta guru prasekolah seluruh Selangor ini bertujuan memberi pemahaman mengenai punca penyakit dan peranan yang perlu diambil bagi menangani penularan jangkitan HFMD. Sehingga hari ini sebanyak 691 premis penjagaan kanak-kanak
di seluruh negara ditutup mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, manakala 146 yang lain ditutup secara sukarela. Baik, laporan operasi Haji 1443 Hijrah, tabung haji TH membina dan menambah baik sistem teknologi maklumatnya bagi memastikan kelancaran operasi haji. Sebagai usaha memantau keselamatan jemaah, selain memudahkan urusan sepanjang mereka berada di sana, dua aplikasi digital baru diperkenalkan. Aplikasi itu bukan sahaja membantu jemaah ketika di Tanah Suci, malah membimbing jemaah membuat persiapan sebaik mereka menerima tawaran haji hingga selesai melaksanakan ibadah itu. Butirannya bersama Fitri Musa di Makkah Al-Mukarramah. Aplikasi yang dikenali sebagai TH Hujaj dihaskan untuk jemaah manakala Hajj Mobility dibangunkan untuk kegunaan petugas haji. Pengarah operasi IT Haji Samsul Kamal Hussein Kamal berkata, aplikasi ini dilengkapi semua maklumat berkaitan haji, termasuk beberapa proses haji yang dapat diotomasikan. Sebab kita nampak proses-proses sebelum ni terlalu manual. Sebelum ni proses manual, kita monitor pergerakan bas tu, kita pakai telefon, kita pakai walkie-talkie. Jadi kita ganti semua tu, kita automate kan, kita otomasikan melalui Hajj Mobility. Jadi bila kita ada Hajj Mobility ni, perkara-perkara yang manual tu kita dapat kurangkan, sebab bila manual tu kerbakalian untuk ada mistik itu tinggi. Beliau berkata aplikasi TH Hujaj misalnya memberikan maklumat kepada jemaah mengenai maktab jemaah, nombor bas, bilik penginapan serta jadual perjalanan jemaah. Malah ia juga mengandungi fungsi yang dikenali sebagai e-type yang membolehkan jemaah bertanya secara langsung mengenai hukum hakam berkaitan haji. Bagaimanapun, jemaah yang tidak biasa dengan aplikasi digital tidak perlu risau mengenai penggunaan aplikasi ini. TH Hujaj tu kalau kita boleh tengok, dia punya antarmuka dia very simplified. Amat mudah, dia masuk, dia nampak semua. Bagi pengguna yang first time pun saya rasa tak perlu terlalu risau untuk belajar menggunakan TH Hujaj. Bila kita masuk, antarmuka dia, interface dia very simplified, everything is sekali. Semua jemaah haji juga akan dipantau oleh petugas haji melalui Hajj Mobility untuk kebaikan dan keselamatan jemaah dan kelancaran ibadah. Selain itu, jemaah yang mengalami kesukaran menggunakan aplikasi ini akan dibantu 14 orang pakar IT daripada sektor operasi IT tabung haji, selain 340 petugas haji yang ditempatkan di Tanah Suci. Itu yang kami sedang lakukan ini, sebabnya boleh katakan semua anggota akan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Jabatan Teknologi Maklumat. Daripada mula berangkatnya dari tanah air sehinggalah kembali ke Malaysia. Aplikasi tersebut semua menggunakan internet. Dan itulah tugas kami lah untuk memastikan setiap anggota dapat mengakses sistem-sistem tersebut dengan sebaik mungkin. Kalau tengok dalam keadaan bilik ini adalah bilik store baik pula semua peralatan-peralatan yang digunakan di Tanah Suci, termasuk keseluruhan di Mekah saja. Di mana kalau kita tengok sini, kita ada notebook yang akan diagihkan pada tahun ini mengikut unit-unit tertentu. Antaranya klinik maktab, hospital, HQ kat sini ada untuk pentadbiran, ada untuk kaunseling, ada untuk audit, dan untuk kaunter keuangan pun kita dah prepare lah. Dan peralatan-peralatan ni kita dah uji sebelum ni. Sokongan juga diberikan oleh kaki tangan IT yang berpusat di Ibu Pejabat Tabung Haji di Kuala Lumpur. Allah bisa tegal biasa. Mungkin pada peringkat awal, jemaah haji dari Malaysia mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan aplikasi-aplikasi terkini dari tabung haji. Namun ia sebenarnya sangat memudahkan jemaah haji dan melancarkan proses ibadah haji itu sendiri, kerana banyak proses-proses ibadah haji ataupun urusan-urusan haji dapat dilakukan secara automasi. Laporan bersama Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman Mansur dari Mekah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah. Baik, dalam pada itu, wabak COVID-19 di Makkah dilaporkan sudah semakin terkawal
dan prosedur operasi standard SOP turut dilonggarkan. Jemaah kini dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka di kawasan terbuka. Memetik bernama Konsul Haji Malaysia Tabung Haji TH di Jeddah, Muhammad Saimi Maksum berkata, meskipun kini jemaah hanya perlu memakai pelitup muka di kawasan tertutup, beliau masih menyarankan agar jemaah Haji Malaysia terus memakai pelitup muka di kawasan terbuka bagi mengurangkan sebarang risiko jangkitan. Ia juga sebagai langkah berjaga-jaga memandangkan jumlah jemaah akan terus meningkat. Tahun ini Kerajaan Arab Saudi membenarkan seramai 1 juta jemaah haji berumur di bawah 65 tahun menunaikan ibadah rukun kelima itu pada tahun ini. Manakala Malaysia akan menghantar 14,306 jemaah haji musim ini secara berperingkat. Seketika nanti PPZ sasar kutipan zakat 40 juta ringgit. Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib menyasarkan kutipan zakat sebanyak 40 juta ringgit membabitkan 5,000 pembayar baru sempena kempen skim potongan zakat bulanan PZB. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Hakim Amir Osman berkata kempen yang bermula bulan ini sehingga Disember tahun ini bertujuan menggalakkan lebih ramai umat Islam terutamanya kaki tangan swasta dan kerajaan untuk mula dan menambah potongan zakat mereka. Adalah bertujuan untuk kita menyeru dan menggalak para pekerja dari sektor awam dan juga sektor swasta untuk membayar zakat mereka secara potongan gaji setiap bulan. Selain itu, ianya sebagai satu galakan bagi pembayar-pembayar yang sedia ada untuk mengekalkan bayaran mereka dengan menambah pembayaran zakat mereka melalui PPZ Mawib. Dengan bertemakan zakat tanda syukur, pembayar zakat yang bertuah berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah seperti pakej ziarah Al-Aqsa, skuter elektrik dan pelbagai barangan. Skim tersebut juga dapat membantu para majikan mendapatkan wakalah atau pengembalian semula wang zakat untuk dimanfaatkan pula kepada kaki tangan yang kurang berkemampuan. Pembayar zakat boleh memulakan pemotongan atau menambah bayaran zakat melalui borang potongan zakat secara dalam talian dengan melayari ptg.zakat.com.my atau boleh mengisi borang di mana-mana kaunter PPZ Mawib. Tahun lalu skim PZB berjaya mengutip zakat berjumlah 33.67 juta ringgit iaitu kenaikan 123% berbanding tahun 2020 yang merekodkan kutipan sebanyak 15.11 juta ringgit dengan 4,697 pembayar zakat. Maklumat lanjut mengenai kempen ini hubungi talian zakat di 1300885757 atau email kepada info@zakat.com.my atau melalui Facebook Messenger Pusat Pungutan Zakat. Bantuan bernilai RM5,000 diperuntukkan kepada 150 orang pelajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang kurang berkemampuan. Sumbangan hasil kerjasama Malaysian Relief Agency MRA bersama Julis Manufacture Sdn Bhd itu adalah kesinambungan daripada program Infak Kasih Ramadan MRA 2022 yang dilaksanakan pada Ramadan dan Syawal lalu. Pengurusnya Mas Nur Ain Che Musa berkata agihan sumbangan ini adalah salah satu program berterusan yang mana pelajar-pelajar di peringkat institusi pengajian tinggi IPT diberikan bantuan barangan keperluan seperti makanan. Ya, MRA sebenarnya memang melaksanakan program ini secara tahunan daripada tahun 2009 sehingga kini. Kerana kami berpandangan bahawa mahasiswa antara mereka yang memerlukan sokongan dari pihak-pihak NGO. Dalam pada itu, mahasiswa tahun ketiga Muhammad Luqman Hakim berkata bantuan ini amat membantu golongan pelajar sepertinya khususnya dalam menghadapi krisis kenaikan harga makanan ketika ini. Mengikut situasi sekarang yang mana kita mengalami krisis makanan dan dari segi environment di kampus itu juga
kita berada dalam orang kata kontra dalam sama ada kita akan beli makanan dengan harga yang tinggi ataupun kita akan cuba menjimat duit lah. Jadi bila adanya bantuan macam ni, dia macam mengurangkan beban kepada pelajar. Dalam pada itu, mahasiswa juga berharap inisiatif seperti ini dapat diperluaskan ke institusi pengajian tinggi yang lain. Memang dah beberapa kali kan terima bantuan macam ni, dan as student of course lah kita orang akan happy lah sebab benda ni macam free kan, dapat bantuan yang free yang di mana kita faham yang student ni sangat menitik beratkan pasal makanan, pengangkutan, macam tu. Orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan kepada Malaysian Relief Agency boleh disalurkan ke akaun RHB 264 245 00007270 atau layari ke www.mra.my. Sempena ulang tahunnya yang ke-88, Koperasi Pegawai-Pegawai Melayu Malaysia Berhad, Mokis Berhad, membangunkan hotel pertama mereka di Mokis Butik Hotel di Ibu Negara. Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Mokis Berhad, Datuk Ahmad Sobri Wantih berkata pihaknya kini menawarkan diskaun sebanyak 20% kepada pelanggan dari dalam dan luar negara. Menurut Datuk Ahmad Sobri, penawaran tersebut merangkumi ke-66 jenis bilik di hotel tersebut iaitu Superior, Deluxe, Family Suite, Junior Suite, Executive Suite dan Special Needs Suite bagi golongan orang kurang upaya OKU. Kita telah memberi tawaran bilik untuk bilik kalau ikutkan kalau bilik yang deluxe ni kita bagi dengan harga yang kita telah bersetuju dengan harga 258. Ya, 258 untuk harga untuk deluxe dan executive suites sebanyak 338 betul ya, executive suite 338 dan juga kita punya lagi satu kita ada junior suite. Junior suite adalah lebih kurang 288 junior suite. Itu agak promosi untuk kita bagi untuk satu jangka yang saya ingat dalam 3 bulan pertama untuk kita lonjakkan. Jelasnya lagi, diskaun itu bermula dari 1 Jun hingga 31 Ogos 2022. Hotel yang berada di tengah-tengah bandaraya dan mempunyai 43 bilik keseluruhannya itu mengetengahkan konsep mesra Muslim dan mesra hijau atau Eco Green. Hotel ini turut dilengkapi dengan fasiliti dan alat keselamatan yang setanding dengan hotel bertaraf 5 bintang. Sementara itu, pada majlis pra-pelancaran hotel itu juga, Mokis Berhad turut menandatangani memorandum persefahaman bersama Saif Rich Resources dan Godico Services Sendirian Berhad bagi menyempurnakan persiapan di Mokis Butik Hotel. Kalau dekat Mokis Inn ni sendiri, atas perbincangan sebelum ni, kat sini je ada variety lah, bukan satu saja, maknanya kita ada 3 jenis kalau kat sini. Yang macam tadi ada mention, dia kata kat bawah ialah di Mokis Cafe kan. So di Mokis Cafe ni kita more to Asian. Dekat yang VIP lounge pula kita more tu macam small group punya custom menu lah. So yang untuk yang atas, untuk rooftop, kita akan pergi kepada premium steak. Konsep moden yang banyak diterajui oleh partner saya lah, Encik Hanis ni. So kami dah bincang dengan Mokis, kita gunakan tema-tema logo dia sebab diorang banyak industri sawit apa semua kan. So kita masuk ke in term of nature dan orang kata tanaman lah di dalam hotel ni. Pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada perniagaan tempatan dan ramai usahawan yang masih lagi mengambil masa untuk memulihkan keadaan perniagaan mereka. Sebagai pengiktirafan dan pemangkin semangat kepada para usahawan, buat julung kalinya Anugerah Perniagaan Keusahawanan Kelantan KBEA 2022 dianjurkan malam semalam. Menurut pengerusi KBEA 2022 Syaril Adnan, edisi pertama anugerah itu mendapat sambutan luar biasa dengan menerima lebih 100 pencalonan melibatkan anak Kelantan yang berjaya dalam bidang yang diceburi seperti industri petroleum, industri kosmetik, selebriti dan sebagainya.
Ramai juga anak-anak Kelantan ini, usahawan-usahawan ahli-ahli perniagaan Kelantan berjaya mengharungi pandemik COVID-19 ini, dan pada tahun ini kita tengok perniagaan makin bertambah maju. Jadi pada malam ini kita meraihkan lebih kurang 40 orang usahawan dari pelbagai industri, dari industri minyak, industri kecantikan, daripada industri makanan dan sebagainya. Turut menerima anugerah khas TV Al-Hijrah hasil kecemerlangan dalam komunikasi media TV Islamik. Hadir menerima anugerah tersebut Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hijrah Media Corporation Namanzi Haris. Dia membuktikan kerjasama TV Al-Hijrah ataupun brand TV Al-Hijrah yang telah pun menjangkau kepada negeri Kelantan, yang mana kita membuka ruang kepada usahawan-usahawan Kelantan bersama-sama membantu, dan branding TV Al-Hijrah sangat penting. Kelantan merupakan antara negeri yang sangat penting bagi TV Al-Hijrah kerana begitu ramai usahawan-usahawan yang bersama-sama membangunkan industri SME di negara ini. So insya-Allah dengan anugerah ini memberikan kita semangat untuk bekerja dengan lebih keras untuk membangunkan pada tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang, insya-Allah. Bagi penerima anugerah kecemerlangan dalam industri minyak dan gas, Uzwa Berhad, penganjuran anugerah ini diharap dapat memberi inspirasi kepada para usahawan untuk terus berjuang dan mengembangkan perniagaan selepas melalui masa yang sukar. Cabaran yang dilalui pada musim COVID itu tidak semestinya memberi kesan yang terlampau lama. Jadi dengan harapnya dengan program yang sebegini dapat memberi inspirasi kepada semua peniaga-peniaga. Ramai mengatakan bahawa there is a peluang untuk kita terus berkembangkan bisnes kita dan juga untuk terus meneruskan perjuangan perniagaan kita di masa hadapan. Turut menerima anugerah Universiti Malaysia Kelantan UMK. Anugerah ini merupakan satu pengiktirafan kewujudan UMK sebagai universiti keusahawanan yang melahirkan terutamanya usahawan-usahawan di kalangan pelajar, dan kita bukan setakat memberi semangat untuk membangunkan usahawan pelajar UMK, kita juga ada di Institut Keusahawanan UMK juga membantu usahawan di peringkat SME. Anugerah yang berlangsung penuh gemilang itu dirasmikan oleh Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Sementara itu, bagi Rakan Strategik Anugerah Perniagaan Keusahawanan Kelantan KBEA 2022 yang juga penerima anugerah kecemerlangan dalam kewangan Islam dan konsultan corporate Q Group Berhad, penganjuran KBEA diharap dapat menjadi penanda aras baru kepada kecemerlangan usahawan di negeri Kelantan. Menurut pengarah urusan kumpulannya, Datuk Dr. Muhammad Iqbal Muhammad, anugerah ini juga akan menjadi pemangkin kepada syarikat untuk lebih bersedia bersaing dalam cabaran domestik dan global, terutama dalam tempoh ekonomi yang sukar seperti sekarang. Kami berkongsi kejayaan hari ini adalah kongsi satu kejayaan bersama. Kami melihat satu kejayaan ini amat positif untuk polisi private fund inisiatif Q Group Berhad di Kelantan secara umumnya, secara overallnya, dan ini adalah satu langkah permulaan yang akan memacukan lagi kecemerlangan perniagaan ataupun pembangunan bisnes di negeri Kelantan bersama Q Group Berhad, bersama rakan kongsi dan juga kerajaan negeri Kelantan. Dalam pada itu, bagi penerima-penerima anugerah, penganjuran majlis seperti ini dapat membakar lagi semangat mereka untuk terus berjaya. Sama-sama berjaya, buktikan. Bukan kita je mampu berjaya, tapi tim kita dahulukan untuk mereka berjaya bersama kita. Seluruh Malaysia, tapi luar Kelantan tu tak meluah lagi. Sebab saya nak buktikan orang Kelantan mampu bangkit. Dengan kebangkitan kita ni boleh bagi semangat kepada orang-orang lain pula seluruh rumah dekat-dekat luar Kelantan tu. Kita nak buktikan dengan diorang. Kita jual kat tepi jalan, kita berniaga ni boleh jadi hebat lagi daripada diorang. Yang penting niat kita betul, sebab apa kita nak berjaya. Apa yang saya boleh katakan, ini adalah satu pencapaian yang terbesar buat syarikat kami. Syukur kepada Allah kerana rezeki ini, dan ini boleh dijadikan pembakar semangat kepada diri saya untuk untuk saya terus lebih dapat berikan performa yang lebih baik kepada syarikat. Selepas ini, 106 terkorban di Brazil.
Angka korban banjir lumpur dan tanah runtuh di timur laut Brazil meningkat kepada 106 orang. Penduduk menyamakan gelombang lumpur yang membadai kediaman mereka seperti deruan tsunami. Banjir lumpur serta tanah runtuh memusnahkan beberapa rumah di kawasan kejiranan termasuk Jardim Monteverde, sebuah komuniti miskin terletak di luar bandar Recife. Pasukan penyelamat menemui puluhan mayat tertimbus selepas banjir membadai kawasan kejiranan itu Sabtu lalu. Anjing terlatih digunakan untuk mengesan mangsa yang terperangkap dalam bencana itu. Sekurang-kurangnya 24 kawasan perbandaran di Pernambuco mengisytiharkan darurat negeri dan lebih 6,000 orang kehilangan kediaman mereka atau terpaksa dipindahkan. Rekod taburan hujan meningkat sehingga 70% daripada paras normal. Selepas 2 bulan terkurung ekoran sekatan pergerakan akibat COVID-19, akhirnya lebih 20 juta penduduk Shanghai dibenarkan menjalani kehidupan seperti biasa. Penarikan itu membolehkan orang ramai bebas bergerak masuk dan keluar dari kawasan perumahan berisiko rendah. Sejak tengah malam tadi, banyak jalan di bandaraya ini kembali meriah apabila penduduk mula keluar dan melakukan aktiviti termasuk piknik di kawasan lapang dan kanak-kanak menunggang basikal menyusuri jalan tanpa kereta. Kereta persendirian termasuk teksi juga kembali dibenarkan berada di jalanan. Malah pengangkutan bas dan kereta api meneruskan operasi mulai hari ini termasuk feri yang menghubungkan daerah yang dipisahkan oleh Sungai Huangpu di bandar itu. Namun orang ramai masih perlu memakai pelitup muka, tidak digalakkan berkumpul. Shanghai mengenakan perintah sekatan pergerakan di seluruh bandar itu ke atas 22.5 juta penduduknya pada 1 April lalu untuk memerangi penularan COVID-19. Ini termasuk mengenakan langkah ketat yang menyebabkan kemarahan orang ramai terhadap isu seperti pusat kuarantin yang sesak, kesukaran untuk mendapatkan makanan dan kehilangan pendapatan. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Adi Harman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.